Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 3 November 2021. Sabah membenarkan diplomat dan ekspatriat termasuk tanggungan bagi tujuan lawatan sosial ke negeri ini tanpa memerlukan kelulusan khas masuk berkuat kuasa hari ini. Kebenaran itu juga diberikan kepada pemegang MyPR bukan Sabah, kad permit masuk serta pemegang endorsement permit masuk dalam pasport yang bermas tautin di Semenanjung Malaysia, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, bagaimanapun golongan diplomat dan ekspatriat wajib memiliki pas-pas imigresen Malaysia yang sah tempoh untuk masuk ke Sabah. Manakala bagi pemegang MyPR, kad permit masuk dan endorsement permit masuk dalam pasport pula wajib mengemukakan pasport semasa pemeriksaan imigresen di pintu-pintu masuk Sabah. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatat 549 kes positif baharu semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 218,891 kes. Bilangan pesakit sembuh pula seramai 535 orang, menjadikan jumlah kumulatif sembuh kini 208,136 orang. Seramai 1,848 pesakit sedang menerima rawatan di hospital, 1,062 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC awam, 17 di pusat tahanan sementara PTS atau penjara, manakala seorang pesakit dirawat di fasiliti swasta. Manakala 79 orang pesakit memerlukan penjagaan kritikal dan 24 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Bilangan pesakit kategori 4 dan 5 yang masih belum menerima vaksin seramai 93 orang atau 43.06%. 4 kes kematian dicatatkan, masing-masing 2 kes di Keningau dan Tawau. Mengenai penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP, Datuk Masidi memaklumkan sebanyak 30 kompaun dikeluarkan. Antaranya melibatkan kesalahan gagal mendaftar masuk premis dan pemilik premis gagal patuhi waktu operasi. Pemeriksaan turut dijalankan di 89 kawasan pantai timur dan 31 di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Hasil pemeriksaan 2 tangkapan dibuat di bawah enakmen Pelabuhan dan Demarga Sabah 2002. Nasi bagi Sabah. Banyak 14 kompaun dikeluarkan dan 2 premis diarah tutup dalam operasi bersepadu pematuhan prosedur operasi standard SOP di negeri ini semalam. Operasi penguatkuasaan Akta Penyakit Berjangkit 1988 itu dijayakan 128 anggota penguatkuasa pelbagai agensi di Sabah. Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, daripada 14 kompaun dikeluarkan, 7 kompaun di Kota Kinabalu, 3 di Tawau, manakala masing-masing 2 kompaun di Sandakan dan Papar, menjadikan jumlah kumulatif kompaun dikeluarkan kini 12,264 keping. Kesalahan kompaun antaranya gagal menggunakan aplikasi MySejahtera atau catat butiran diri sebelum memasuki premis dan tiada penjarakan fizikal. Beralih ke situasi semasa wabak denggi di Sabah. 4 kes baharu dilaporkan semalam, iaitu 3 kes di Sandakan manakala 1 kes di Tawau, menjadikan jumlah kumulatif kini 1,384 kes. Kota Kinabalu tetap mencatat kumulatif kes tertinggi, iaitu sebanyak 356, diikuti Tawau 268, Lahad Datu 141, Semporna 107 dan Sandakan 89 kes, manakala lain-lain daerah di bawah 60 kes. Sehingga kini 6 wabak aktif dikesan di 6 lokaliti melibatkan 3 daerah seluruh Sabah, termasuk 1 lokaliti panas iaitu Taman Kuala Menggatal di Kota Kinabalu. Manakala 1 wabak tidak terkawal di Kompleks PGA di Lahad Datu. Lokaliti lain pula dilaporkan sebagai terkawal iaitu di Taman Kenari, AP15, Jalan Mat Saleh Hujung di Sandakan dan Kampung Tanjung Batu serta Taman Pertama 1 di Lahad Datu. Sehingga kini, 5 kematian dilaporkan akibat denggi. Petugas Barisan Hadapan dan Warga Emas di Sabah boleh mengambil dos penggalak secara percuma dan tanpa temujanji di mana-mana pusat kesihatan. Walau bagaimanapun, mereka perlulah lengkap 2 dos vaksin selain genap tempoh antara 3 hingga 6 bulan. Mereka boleh ke pusat-pusat kesihatan untuk mendapatkan dos penggalak. Ini ianya diberi percuma, tidak ada temu janji. Yang penting
Untuk penerima dos Pfizer selepas 6 bulan daripada dos kedua, untuk Sinovac selepas 3 bulan daripada dos kedua. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian sijil penghargaan Pusat Aktiviti Warga Emas Pawe aktif di Malaysia dan penyampaian bakul makanan kepada warga emas Pawe di Kuala Penyu. Katanya, kerajaan telah merangka dasar-dasar untuk mensejahterakan warga emas dengan mewujudkan pelbagai aktiviti dan persatuan kerana menjelang tahun 2030, Malaysia akan mencapai taraf negara warga emas di mana 15% daripada penduduk akan mencapai umur 60 tahun ke atas. Sementara itu, Pawe Kuala Penyu menjadi antara 5 paling aktif di Malaysia semasa sambutan Hari Warga Emas pada 1 Oktober 2021 di Putrajaya. Yang belum lagi menjadi ahli Pawe dialu-alukan kerana kemudahan banyak di sini. Selain pada aktiviti biasa, kami ada 3 mesin mengurut badan, biskal, dan yang satu lagi yang berjalan kaki. Jadi semua ini free. Antara aktiviti yang dijalankan adalah bertadarus, mengaji, bersenam, gotong royong, kraf tangan dan ceramah agama. Lebih banyak pusat e-desa di negeri ini bakal diwujudkan. Terbaru, Pusat e-desa Kampung Pelakat Sipitang dirasmikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Yaakob Khan. E-desa yang kita lancarkan ini adalah yang ke-36 seumpamanya di seluruh negeri Sabah yang di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Jadi kita akan melihat lagi beberapa buah yang akan kita bina di masa-masa akan datang ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat e-desa Kampung Pelakat Sipitang di Sipitang. Pusat e-desa ini dijangka akan memudahkan masyarakat mengakses maklumat termasuklah usaha mempromosi produk kraf dan makanan di daerah berkenaan. Tercapailah cita-cita penduduk Kampung Pelakat yang selama ini dahagakan satu pusat internet untuk mereka bekerja, berinteraksi dan juga menggunakan segala kemudahan. Pusat e-desa Kampung Pelakat Sipitang ini dilengkapi 12 buah komputer mula dibina pada 19 Jun tahun lalu dan siap sepenuhnya 18 Disember lepas dengan peruntukan hampir RM800,000 daripada kerajaan negeri melalui bahagian inovasi dan teknologi digital Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Kerajaan akan mengambil tindakan segera bagi mengatasi masalah banjir yang sering berlaku di Sekolah Kebangsaan SK Bawang Tamparuli. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata, bencana banjir yang berlaku bukan sahaja merosakkan kemudahan sekolah, malah turut menjejaskan sesi pengajaran dan pembelajaran murid-murid. Menurut Datuk Jahid yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tamparuli, usaha tersebut termasuklah mengadakan perbincangan bersama Jabatan Pengairan dan Saliran Tuaran, Jabatan Kerja Raya serta pejabat daerah kecil Tamparuli bagi mengenal pasti sekaligus menyelesaikan masalah tersebut. Datuk Jahid menyatakan demikian di Tamparuli selepas mengadakan lawatan ke SK Bawang Tamparuli. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT melancarkan tawaran diskaun 50% bayaran saman sehingga 12 November ini. Tawaran itu dibuat di semua Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sabah termasuk Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah, Superintendent Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, pemberian diskaun 50% berkenaan bagaimanapun tidak terpakai kepada 9 jenis kesalahan, antaranya tidak patuh lampu isyarat merah dan lorong kecemasan, potong secara berbahaya dan garisan berkembar, kemalangan, kesalahan dalam perbicaraan dan tidak boleh kompaun, serta kesalahan berkaitan lori dan pengubahsuaian egzos. Kaunter pembayaran dibuka setiap Isnin hingga Jumaat bermula 9 pagi hingga 4 petang. Sebuah ruang penginapan bakal diwujudkan di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS untuk ibu bapa khususnya dari luar bandar semasa menjaga anak-anak mereka yang menjalani rawatan di hospital berkenaan. Pengurus Besar Persatuan Kebajikan Ronald McDonald RMHC Malaysia, Muhammad Nasri Muhammad Nordin berkata, pihaknya akan menampung kos ubah suai fasiliti tersebut yang bernilai kira-kira RM500,000.
Menurut Muhammad Nasri, perbincangan dan lawatan tapak ke HWKKS telah dilakukan bersama Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Kita bersetuju untuk membaik pulih fasiliti ini untuk faedah keluarga-keluarga terutama yang datang daripada luar bandar, bawa anak ke hospital wanita kanak-kanak Sabah ni untuk mendapat rawatan supaya ada tempat tinggal yang selesa lah. Hari ini kita dah buat site visit dan insyaAllah kita rancang dalam pertengahan tahun depan rumah tu siap lah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas membuat kunjungan hormat terhadap Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin di pejabatnya di Kota Kinabalu. Setakat ini terdapat 3 fasiliti serupa di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz Universiti Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur, Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian Kelantan dan Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Persatuan Wartawan Sabah SJA menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga wartawan veteran Colin Nicholas Forsyth yang meninggal dunia pada Isnin selepas 18 bulan bertarung melawan kanser. Mendiang 62 tahun menghembuskan nafas terakhir pukul 6.50 petang. Dalam kenyataan SJA, mendiang meninggalkan seorang isteri, 3 anak dan 8 cucu. Mendiang yang berasal dari Seremban, Negeri Sembilan, mula menceburi bidang kewartawanan lewat usia remaja sebagai pemberita sambilan di Akhbar Desta Cawangan Johor pada tahun 70-an dan beberapa organisasi media lain seperti New Straits Times, Daily Express dan Sabah Times. Mendiang juga merupakan setiausaha SJA awal penubuhannya. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah kali ini. Terus patuhi SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Emran Azmi Rosli, salam hormat.